AKM, Agensi Kelakar Malaysia ataupun MQA, dengan jaminan kualiti peringkat pengajian tinggi. Pelbagai topik yang telah diutarakan sebelum ini, antaranya seperti apel, micro-credential ataupun pelbagai topik jaminan kualiti peringkat pengajian tinggi. Namun hari ini saya ingin menarik perhatian para penonton Bicara Minda yang disiarkan secara langsung dalam FB Live MQA, satu topik yang tidak pernah dikongsikan di mana-mana program. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya moderator anda Nur Alwani Abdul Wahab dalam program Bicara Minda yang disiarkan secara live di FB MQA. Jadi para penonton yang dihormati sekalian, bersama-sama kita pada hari ini seorang wanita ataupun saya boleh simpulkan sebagai seorang Iron Lady di MQA yang begitu committed untuk memastikan setiap kemudahan disediakan demi keselesaan warganya. Bersama-sama saya pada hari ini saya bawakan Puan Junainah Muhammad Amin, pengarah bahagian pentadbiran di Agensi Kelakar Malaysia. Apa khabar Puan Ain? Alhamdulillah. Abang baik orang ni? Ya, Alhamdulillah. Jadi Puan Ain, sebelum kita mulakan program kita, any first word daripada Puan? Terima kasih Wani. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sudi meluangkan masa bersiaran bersama kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada MQA International kerana menjemput saya bagi membuat perkongsian berkenaan pengurusan fasiliti di Mercu MQA. Okey, baiklah Puan. Umum diketahui sebelum ke Mercu MQA, MQA beroperasi di Menara PKN SPJ, Petaling Jaya, bermula tahun 1997. Jadi Puan, boleh Puan kongsikan tempoh transisi daripada di Petaling Jaya ke Mercu MQA dan boleh Puan perkenalkan secara ringkas berkenaan dengan Mercu MQA itu sendiri. Silakan Puan. Betul tu Wani. Untuk makluman ya, tempoh transisi perpindahan ke Mercu MQA mengambil masa selama lebih kurang 1 tahun lebih juga dengan melibatkan 5 fasa yang bermula dengan fasa 1 pada 20 Mei 2017 dan fasa terakhir iaitu fasa 5 pada 15 hingga 17 Februari 2019. Pengoperasian MQA sepenuhnya di Mercu MQA bermula pada 18 Februari 2019. Jadi ya, sedikit latar belakang atau sejarah berkenaan bangunan Mercu MQA. Bangunan ini telah dibeli oleh MQA sendiri ya Wani daripada syarikat Axis Eureka dengan keluasan 218,662 kaki persegi dengan bilangan aras atas tanah sebanyak 6 aras dan 2 aras lagi adalah di bawah tanah yang turut dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Untuk makluman seperti yang tertera di skrin, bangunan Mercu MQA juga telah didaftarkan sebagai bangunan kerajaan dengan nombor DPA My Sparta seperti yang tertera di skrin. Kalau dilihat di skrin, kita akan nampak bangunan Mercu MQA dan di anak panah tersebut adalah belakaran di dalam Google Map ya. Kalau kita cari Mercu MQA itu bukannya di mana, so di situlah kita boleh dapat lihat nanti. Okey Puan. Wow, 5 fasa Puan Saya pasti kata pepatah Inggeris blood and sweat. Maksudnya melibatkan pelbagai keringat untuk membawa perpindahan tersebut dan pasti memerlukan komitmen yang jitu antara pihak pengurusan dan juga setiap warganya. Jadi Puan, saya pasti setiap jabatan ataupun setiap organisasi akan menyediakan kemudahan dan juga infrastruktur dalam skala yang terbaik kepada para warganya supaya mereka lebih selesa menjalankan kerja dalam suasana yang kondusif. Boleh Puan kongsikan kepada penonton Bicara Minda pada hari ini apa kemudahan dan juga infrastruktur yang disediakan di Mercu MQA Puan? Silakan. Wani, betul. Dan MQA juga memang tidak terkecualilah dalam menyediakan infrastruktur dan kemudahan yang terbaik. Bukan sahaja untuk keselesaan warga MQA sendiri, malahan juga untuk tetamu dan pelanggan MQA. Secara umumnya, fasiliti yang ditawarkan di MQA terbahagi kepada 2 kategori ya, iaitu infrastruktur melengkap kepada kemudahan asas dan kemudahan-kemudahan yang lain. Seterusnya di bawah infrastruktur ya, kita ada kaunter utama MQA yang ini terletak di R1. Semua tetamu atau pelanggan yang datang ke Mercu MQA akan dirujuk ke kaunter utama untuk urusan selanjutnya. Di ruang kaunter utama ini juga ada disediakan tempat-tempat menunggu ya Wani yang juga boleh digunakan sebagai tempat perjumpaan bersama pegawai MQA. Seterusnya adalah kaunter penghantaran permohonan, iaitu kaunter ini terletak di aras 2
dan berfungsi sebagai kaunter penerimaan dokumen permohonan daripada PPT. Jadi semua permohonan daripada pemberi pendidikan tinggi berkaitan permohonan program, permohonan apel akan terus dirujuk ke kaunter penghantaran permohonan lah. Manakala kaunter yang ketiga, Wani, MQA ada 3 kaunter ya. Kaunter yang ketiga adalah kaunter mail yang terletak di arah 1. Kaunter ini adalah untuk urusan yang berkaitan surat menyurat. Segala urusan surat menyurat di MQA akan dilaksanakan di kaunter ini. Dan seterusnya, infrastruktur yang seterusnya adalah bilik mesyuarat. Terdapat 3 jenis bilik mesyuarat di MQA. Kita ada 7 bilik mesyuarat besar yang dilengkapi dengan LED screen, conference mic, 6 bilik mesyuarat bersaiz sederhana dan 3 bilik mesyuarat atau perbincangan yang bersaiz kecil. Manakala infrastruktur yang seterusnya pula adalah galeri yang terletak di arah 1, boleh memuatkan kira-kira 100 orang bergantung kepada setting majlis atau program yang dilaksanakan. Jadi Wani, di galeri inilah bagi program-program yang bersaiz sederhana MQA gunakan untuk melaksanakan programnya lah. Seterusnya adalah bilik seminar, juga terletak di arah 1 yang digunakan untuk tujuan latihan kepada warga MQA sendiri. Selain daripada bilik-bilik seminar, galeri dan mesyuarat, kita juga ada menyediakan surau yang terdapat di aras LG, iaitu surau wanita dan surau lelaki, dan surau-surau ini terbuka untuk digunakan oleh tetamu dan pelanggan MQA serta pelawat-pelawat yang hadir ke mercu MQA lah. Okay, the last and not least di bawah infrastruktur ya Wani, iaitu landscape. Landscape utama MQA adalah kolam ikan hiasan yang juga terletak di arah 1, betul-betul di tengah bangunan mercu MQA. Ini adalah sebagai satu dari tarikan di mercu MQA ya. Selain itu, kita juga ada pokok-pokok hiasan dalam dan luar bangunan untuk memperindahkan lagi bangunan mercu MQA ini sendiri. Di ruang berdekatan kolam juga ada disediakan tempat-tempat untuk beristirahat, iaitu kerusi yang berpayung lah. Okey Puan, saya nak tanya. Tadi Puan nyatakan pelbagai kemudahan disediakan di tingkat 1. Ya, betul. Kita ada galeri, kita ada bilik seminar, kita ada bilik mesyuarat dan pelbagai. Jadi adakah tingkat 1 ini boleh disimpulkan sebagai hub, pusat setempat untuk warga itu sendiri? Ya Wani, sebab aras-aras lain adalah tempat untuk pengoperasian, iaitu pejabat-pejabat ya. Jadi untuk tetamu dan juga pelawat yang hadir di mercu MQA, tempat yang ditumpuan adalah arah 1 lah. Okey Puan. Jadi Puan, kemudahan lain mungkin Puan boleh kongsikan? Okay, seterusnya iaitu kemudahan-kemudahan lain. MQA juga mempunyai satu auditorium yang boleh memuatkan kira-kira 274 orang dalam satu-satu masa. Selain daripada auditorium, MQA juga menggalakkan warganya untuk bersenam dan melakukan aktiviti riadah ya Wani. Jadi MQA telah menyediakan gimnasium, gelanggang badminton dan juga basikal. Yang ini adalah kemudahan yang boleh digunakan oleh warga MQA. Selain itu, sebagai salah satu tanggungjawab sosial dan kebajikan kepada warga, MQA juga akan membuka taska Iwani untuk anak-anak warga MQA. Untuk makluman, majoriti kaki tangan MQA adalah terdiri daripada kaum wanita, ibu-ibu. Jadi dengan adanya inisiatif taska ini nanti dapat membantu mereka mendekatkan diri dengan lebih rapat dengan anak-anak sambil bekerja. Seterusnya adalah kafeteria. Yang ini adalah satu usaha MQA dalam memberikan kemudahan kepada warga dan tetamu secara berterusan Wani. Maka pengurusan MQA bersetuju untuk menyediakan kafeteria dan ianya sedang dalam proses pembangunan. Dan dalam masa yang sama, selain kafeteria, MQA juga sedang pesat dalam menaik taraf kemudahan infrastruktur sedia ada, iaitu ruang lobi, foyer dan juga lift. Okey Puan, kafeteria. Wow, itu saya rasa antara yang dinanti-nantikan sebenarnya. Bukan saja warga tetapi para pengunjung yang datang ke mercu MQA. Boleh Puan berikan projection? Kafeteria ini bila yang mungkin 90% ataupun 100% completely siap untuk kegunaan warga Puan? Okey, buat masa sekarang status naik taraf dalam lebih kurang 70% ke 80%. Kita jangkakan by next year
pertengahan next year baru cafeteria ini boleh dapat berfungsi sepenuhnya dan dibuka kepada semua warga MQA, bukan sahaja kepada warga Iwani, tetapi juga kepada pelawat dan juga tetamu yang hadir ke bangunan Masjid MQA. Ya. Kira kata orang putih, just around the corner lah. Okay, insyaAllah tak lama lagi. Okey Puan, terima kasih atas perkongsian maklumat. Jika kita lihat sekarang ni banyak jabatan ataupun yang telah membuka peluang kepada orang ramai untuk menyewa aset mereka. Sebagai contoh, banyak kita lihat kita katakan PBT. Kita kata PBT, pihak berkuasa tempatan seperti MBSA, MBPJ atau lain-lain membuat sewaan dewan untuk penganjuran majlis perkahwinan. Jadi boleh Puan kongsikan kepada para penonton Bicara Minda kita pada hari ini, ada tak sebarang kemudahan ataupun infrastruktur yang berada di Mercu MQA yang boleh kita gunakan untuk sewaan? Jika ada, jika dibolehkan, berapa kadar sewaannya Puan? Okey Wani, sebenarnya kita ada menyediakan kemudahan untuk sewaan ruang dan juga peralatannya kepada pihak luar. Mari kita kongsikan ruang kemudahan yang untuk sewaan berserta dengan kadar sewaan dan juga tempoh permohonannya ya. Kalau dilihat di skrin yang dipaparkan, auditorium yang saya sharekan tadi, yang saya kongsikan sebentar tadi yang berada di Alas 5, boleh disewa dengan kadar RM2,000 satu hari dan tempoh permohonan adalah 3 bulan ya Wani sebelum tarikh sewaan. Sebab memang jadual kita penuh, jadi tempahan awal adalah amat dialuk-alukkan lah. Selain itu, kita juga menyediakan sewaan untuk bilik mesyuarat yang juga di Aras 5, bilik seminar Aras 1, galeri Aras 1, lobi Aras 1, ruang sekitar kolam, ruang tapak logo, tapak booth yang ini untuk jualan atau promosi, pameran booth dan sebagainya, dan juga tapak mesin air minuman layan diri. Manakala bagi kadar sewaan juga adalah berdasarkan kepada yang dipaparkan di skrin. Cuma bagi tempoh permohonan, setiap bilik selain daripada auditorium adalah 1 bulan sebelum tarikh sewaan. Manakala untuk tapak booth dan juga tapak mesin air minuman layan diri adalah 2 bulan sebelum tarikh. Selain daripada sewaan ruang kemudahan, kita juga menyediakan sewaan peralatan. Okey, maksudnya Puan Ain, MQA mengalu-alukan kepada warga ataupun orang ramai untuk membuat sewaan, kemudahan dan peralatan. Jadi dari segi peralatan Puan, boleh Puan kongsikan kadar sewaan tersebut? Okay, terima kasih Wani. Seperti yang dipaparkan di skrin, antara peralatan yang kita sewakan adalah meja bulat. Meja bulat ni ada 2 saiz Wani ya. Satu meja bulat untuk 10 pax. Manakala lagi satu adalah meja bulat 8 pax. Yang ini sewaan adalah termasuk alas dan skirtingnya sekali. Jadi kadar sewaan itu adalah termasuk sekali dengan alas dan skirtingnya. Untuk yang seterusnya adalah meja banquet, kerusi banquet, sarung kerusi dari perhiasan. Sarung kerusi dari perhiasan ni adalah dikhaskan untuk majlis-majlis yang VVIP ke. So kita juga menyediakan sarung kerusi dan ribbon hiasan tersebut lah. Dan selain itu kita juga mengadakan sewaan peralatan bagi sistem siar raya. Yang ini adalah sistem siar raya asas Raya Wani. Walaupun asas, ianya termasuk sekali dengan teknikal bertugas. Makna kata kalau menyewa sistem siar raya MQA, pengendali untuk sistem tersebut juga akan datang sekali dalam satu pakej lah. Dengan harga RM300 bagi satu acara. Saya rasa harga ini cukup kompetitif. Ya. Dan seterusnya adalah mikrofon tambahan dan juga LCD dan skrin yang boleh disewa juga. Komplit. Ya, nampaknya begitu komplit, kadar sewaan yang begitu kompetitif dan juga segala kemudahan dan juga peralatan yang bersesuaian, bukan hanya diberikan peralatan itu sendiri tapi dengan kemudahan yang kita kata sesuai dengan stafnya sekali, kita berikan sekali dengan staf teknikal bagi yang berkenaan. Jadi saya pasti selepas ini melihat kepada kadar sewaan yang begitu kompetitif, yang begitu munasabah dan juga dengan kemudahan yang ada Puan Ain,
ramai, bukan setakat warga. Mungkin orang awam juga, orang ramai boleh datang untuk membuat sewaan. Jadi contoh kalau saya ingin menyewa kemudahan ataupun warga ataupun orang ramai yang menonton hari ini, bagaimana cara ataupun prosedur untuk kami membuat tempahan ini, Puan? Boleh Puan kongsikan sedikit? Boleh, Wani. Okey, baik, bagi yang berminat untuk membuat sewaan ruang ataupun peralatan, boleh terus membuat permohonan bertulis kepada pengarah bahagian pentadbiran dengan menyatakan maklumat-maklumat seperti tujuan sewaan, tempoh sewaan, bilangan peralatan yang hendak disewa. Ingin saya nyatakan di sini juga, sama ada berminat untuk menyewa kemudahan sahaja atau peralatan sahaja atau kedua-duanya sekali. Kedua-dua perkhidmatan tersebut kita ada sediakanlah. Sekiranya tempahan sewaan ruang kemudahan telah dipersetujui, pihak penyewa ingin membuat perubahan tarikh lah, misal kata, maka permohonan bertulis perlu juga dikemukakan Manakala bagi pembatalan tempahan juga, permohonan bertulis perlu dikemukakan selewat-lewatnya 7 hari sebelum tarikh sewaan Puan Wani. Sekiranya pembatalan dibuat kurang daripada 7 hari dari tarikh penggunaan, maka bayaran sewa tidak akan dikembalikan. Okey, jadi kiranya cara-caranya begitu mudah. Sebelum ni Puan, ada yang pernah membuat sewaan yang di bangunan MQA? Pernah. Antaranya kita punya gelanggang badminton lah. Yang itu memang orang kata kemudahan yang menjadi top priority, favorite kepada orang luar untuk menggunakan kemudahan tersebut. Ya, jadi para penonton, dengan kemudahan yang disediakan dengan bayaran yang kompetitif dan juga tata cara yang begitu mudah, saya pasti MQA mengalu-alukan jika ada para penonton, jika ada warga yang ingin membuat sewaan tersebut. Jadi Puan, izinkan saya untuk memberikan sedikit ruang kepada soalan penonton. Okey, di dalam Facebook kita lihat mungkin para penonton masih malu-malu nak menanyakan soalan, tapi tak apa, tuan-puan para penonton boleh terus menghantar soalan di Facebook Live MQA. Jadi jika penonton tiada soalan, saya ingin bertanya soalan, boleh Puan? Okey Puan, parking, kemudahan ruang meletak kenderaan. Saya pasti kemudahan setiap bangunan disediakan akan ada allocation untuk kemudahan meletak kenderaan. Bagaimana dengan kemudahan ini disediakan di Mercu MQA, sama ada untuk warga ataupun untuk para penyewa yang menyewa kemudahan dan juga fasiliti di MQA, Puan? Boleh Puan huraikan sedikit tentang parking? Terima kasih Wani. Untuk soalan parking ni, saya telah menjangkakan soalan ini akan ditanya lah. Okey, untuk makluman, jumlah parking yang terletak di basement adalah sebanyak 206 lot parking. Manakala 30 lot parking daripada 206 telah kita sewakan kepada pihak penyewa ruang bangunan, iaitu pihak Sampong. So selebihnya adalah untuk kegunaan warga. Kalau diikutkan memang tidak mencukupi Wani dan untuk para pelawat dan juga tetamu yang hadir di MQA, ruang parking yang disediakan adalah di tepi-tepi bangunan dan itu memang khas untuk para tetamu dan juga pelawat. Manakala bagi warga yang tidak dapat ruang parking di bawah tanah, ruang parking yang disediakan yang berdekatan adalah di Park and Ride, iaitu kira-kira 500 meter sahaja daripada bangunan Mercu MQA. Jadi bagi memudahkan kita punya warga kerja, pihak bahagian pentadbiran menyediakan kenderaan transit sebenarnya untuk mengambil dan menghantar warga daripada Park and Ride ke bangunan Mercu setiap pagi dan juga petang lah. Jadi MQA juga telah menyediakan kemudahan untuk warga yang memarkir kenderaan di Park and Ride yang berhampiran 500 meter daripada ruang pejabat. Jadi saya rasa mungkin tidak ada salah kalau kita memarkir kenderaan sambil kita kata exercise pagi Puan. Kita berjalan menghirup udara segar di Cyberjaya. Sebenarnya Cyberjaya ni udaranya kita rasakan berbeza sedikit dengan lebih pepohon hijau yang agak banyak dan sebagainya. Jadi kita katakan pilihan di tangan para penyewa ataupun para warga sama ada untuk menaiki kenderaan MQA ataupun untuk berjalan kaki. Okey, jadi Puan telah terangkan mengenai kemudahan, kadar bayaran dan juga prosedur. Any future plans berkenaan dengan kemudahan, mungkin ada yang sedang giat dirancang untuk para penyewa dan juga warga Puan? Okey, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi Wani, MQA sememangnya giat dalam projek-projek pembangunan dan menaik taraf kemudahan.
InsyaAllah kita punya perancangan masa hadapan adalah untuk membangunkan ruang showcase MQA ya Wan ni. InsyaAllah harapan kita agar perancangan ini dapat dilaksanakan dengan lancar lah. InsyaAllah, insyaAllah. Saya pasti dengan komitmennya jitu daripada pihak pengurusan dan juga warga itu sendiri, insyaAllah akan terlaksana. Jadi terima kasih Puan Ain atas semua perkongsian. Jadi saya pasti warga dan juga para penonton teruja. Mungkin sebelum ni sinonim yang datang ke MQA untuk menghantar dokumen dan sebagainya. Selepas ini mungkin ada yang berhasrat mengadakan majlis, mungkin nak buat tema garden ke dan sebagainya di ruang laman MQA. Dan juga ada yang ingin menggunakan kemudahan gelanggang badminton untuk sesi riadah pada hujung minggu. Jadi Puan, dengan siapa ataupun adakah sebarang maklumat perhubungan yang warga boleh hubungi untuk membuat sebarang tempahan ini Puan? Betul. Terima kasih Wani untuk soalan tersebut. Ya, bagi yang berminat ya untuk menyewa kemudahan-kemudahan dan peralatan, boleh berhubung dengan bahagian pentadbiran seperti maklumat yang dipaparkan di skrin. Manakala bagi yang berminat untuk menyewa gelanggang badminton MQA, boleh terus berhubung dengan Kelab Sukan MQA seperti yang dipaparkan di skrin juga. Iaitu dia punya email dan juga nombor telefon yang boleh dihubungi lah. Okey, itulah dia segala kita katakan maklumat perkongsian daripada Puan Ain berkenaan dengan pengurusan fasiliti di MQA. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung rancangan Bicara Minda yang disiarkan secara live di Facebook MQA. Jadi saya harap dengan perkongsian ini boleh memberikan maklumat kepada semua warga dan juga orang ramai berkenaan dengan tata cara dan juga kadar sewaan. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang begitu fokus daripada awal sehingga ke akhir rancangan kita pada hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Ain. Okay, terima kasih selaku panel yang sudi berkongsi maklumat yang mana saya percaya dan saya pasti maklumat ini tidak pernah Puan tidak pernah dikongsikan di mana-mana sebelum ini Puan kan? Belum lagi. Ya, sebab itu saya katakan di awal rancangan MQA sinonim dengan apel dan sebagainya. Dan ini adalah sebagai privilege yang mana julung-julung kalinya dikongsikan. Jadi sebelum saya mengakhiri rancangan Bicara Minda ini, saya ingin memaklumkan kepada semua berkenaan dengan sambutan Jubli Perak MQA 25 tahun yang akan disambut dan juga akan dilaksanakan pada November 2022, di mana MQA ataupun dulu dikenali sebagai Lembaga Akreditasi Negara telah ditubuhkan untuk mengubah sebersedikit landscape jaminan kualiti peringkat pengajian tinggi supaya ianya sesuai dan juga boleh memenuhi pasaran global dan juga pasaran antarabangsa. Jadi saya juga ingin menarik perhatian para penonton, jangan lupa untuk follow, like FB MQA dan juga subscribe kita katakan channel YouTube MQA bagi mendapatkan segala maklumat, segala informasi berkenaan dengan sambutan Jubli Perak dan segala perkongsian yang dibuat di kedua-dua platform ini. Dan bagi tuan-puan yang ingin menonton siaran ulangan Puan Ain, mungkin ada yang tidak sempat menonton siaran ini, boleh berbuat demikian di channel YouTube MQA. Jadi bagi juga para penonton, mungkin saya lihat di sini ada yang baru hendak bertanyakan soalan. Kami mohon maaf, mungkin kerana kekangan masa tidak dapat berbuat demikian. Bolehlah bertanyakan soalan, memajukan soalan berkenaan di sistem pengurusan pertanyaan dan aduan SPPA di laman web www.mqa.gov.my. Jadi Puan, sebelum saya mengakhiri, saya ingin berkongsi serangkap pantun Puan berkenaan dengan perkongsian ilmu yang saya kira menarik yang saya ambil daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Adik manis memakai tudung, berbaju tebal menahan dingin, tidak berilmu ibarat gelembung, kesana kesini ibarat angin. Jadi pantun telah saya ungkapkan, segala maklumat telah kita kongsikan. Puan Ain, any last word untuk para penonton di luar sana sebelum kita mengakhiri program? Okey, terima kasih Wani. Sekali lagi terima kasih atas kesudian tuan-puan semua yang bersama-sama kita pada pagi ini. Diharap dengan sedikit perkongsian daripada saya berkenaan fasiliti di MQA dapat memberi manfaat kepada semua. Bagi yang berminat untuk menyewa kemudahan atau peralatan MQA,
anda semua diaduk-adukkan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Okey. Oleh itu, kita berjumpa lagi dalam rancangan Bicara Minda akan datang yang disiarkan secara live di FB MQA bersama topik-topik yang lebih menarik, mungkin lebih hangat dengan barisan panel yang begitu berkaliber dan juga berpengetahuan dalam topik masing-masing. Baiklah, terima kasih daripada saya, moderator anda, Nur Alwani Abdul Wahab. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Bicara Minda yang akan datang. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.